Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang Seri Pahang, yang mana Selangor berjaya menang 3-1 hasil jaringan daripada Hyuri, Keyon dan juga Yazan, dan gol pasukan Seri Pahang dijaringkan oleh Azam Aziz. Sebenarnya pada perlawanan ini boleh dikatakan Selangor bermain dengan agak baik, manakala untuk Seri Pahang boleh dikatakan struktur dan juga corak permainan mereka agak tenggelam. Cuma ada dua nama sahaja yang boleh saya katakan yang menunjukkan satu performan yang baik untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam, iaitu Azam dan juga Bakiuddin. Selebihnya boleh dikatakan tidak berada pada prestasi yang sebenar dan agak tenggelam, yang menyebabkan Selangor boleh bermain dengan sangat bagus dan memenangi perlawanan pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Selangor FC. Apakah faktor kemenangan dan apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Selangor FC pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu peranan Alex dan juga Mukairi, yang mana boleh saya katakan dua midfield pasukan Selangor ni telah mencipta satu dimensi yang bagus di bahagian tengah, iaitu Alex yang bermain sebagai holding midfielder. Saya akan berikan dia sebagai man of the match. Daripada segi bertahan, beliau mempunyai corak permainan yang bagus, yang mana beliau banyak melakukan interception dan juga menghalang pergerakan ataupun build up yang cuba dilakukan oleh Seri Pahang di bahagian tengah. Dan daripada segi involve untuk membantu bahagian serangan, boleh dikatakan Alex juga sangat-sangat ofensif pada perlawanan semalam dengan hantaran-hantaran ke hadapan dan juga dengan build up yang menarik di bahagian tengah bersama dengan Mukairi. Manakala untuk Mukairi Ajmal pula, beliau juga bertindak dengan sangat bagus untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Selangor, yang mana beliau kadang-kadang backup kepada Alex ketika Selangor ditahan, ketika Selangor diserang. Dan dalam pada masa yang sama, boleh dikatakan Mukairi lebih advance ataupun lebih ofensif ke bahagian hadapan untuk membantu bahagian serangan dengan membuat larian-larian dan juga passing di belakang pertahanan. Dan hasilnya Mukairi telah menyebabkan ataupun telah membina ataupun mencipta satu assist kepada Hyuri untuk gol kedua pasukan Selangor. Jadi boleh saya katakan dengan peranan Alex yang bermain sebagai holding midfielder telah memberikan kestabilan yang sangat bagus di bahagian tengah pasukan Selangor, dan peranan Mukairi yang lebih ofensif telah menyebabkan bahagian tengah Selangor memang berfungsi dengan baik. Namun kena berterima kasih kepada Alex lah, sebab mampu untuk menjalankan tugas sebagai holding midfielder dengan sangat cemerlang. Bertahan boleh, menyerang pun boleh. Untuk Alex, man of the match memang saya akan bagi kepada Alex. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor pula di bahagian attacking ataupun front three mereka, iaitu tentang Hen Taun, yang mana Hen Taun juga beraksi dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Boleh dikatakan beliau sering berada dalam kedudukan yang tepat, sama ada di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, untuk membuka game dan juga untuk create space kepada pasukan ataupun teammate dia sendiri untuk menyerang pasukan lawan. Jadi memang boleh dikatakan Hen Taun ni adalah special player dengan kerajinan yang tinggi, work rate yang bagus lah kira. Daripada segi positioning dia bagus, daripada segi passing dia bagus, daripada segi vision dia bagus. Kira dia memang telah memberikan satu dimensi yang baru di bahagian tengah dan juga bahagian serangan pasukan Selangor untuk lebih ofensif ketika build up dan ketika menyerang. Jadi Hen Taun pun adalah key player untuk pasukan Selangor juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang corak permainan pasukan Selangor pada perlawanan semalam adalah tentang fullback mereka, iaitu di bahagian kanan Quinton Cheng, di bahagian kiri Fazli Mazlan, yang mana kita boleh tengok Quinton Cheng pada perlawanan ni memang agak selesa untuk berada di atas dan sentiasa naik ke atas untuk memberi supporting play dengan buat overlapping ataupun buat underlapping. Tetapi yang paling menarik tentang Quinton ni, apabila dia membantu bahagian serangan di bahagian kanan, beliau mempunyai kelebihan daripada segi crossing ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti lah, untuk mencari target man pasukan Selangor, sama ada Hyuri ataupun Keyon. Dan pada perlawanan ni beliau berjaya untuk cipta satu assist kepada Keyon. Namun demikian, boleh saya katakan sepatutnya hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh Quinton ni berjaya boleh dimanfaatkan dengan lebih baik untuk bahagian hadapan pasukan Selangor lah. Sebab crossing yang ada pada Quinton ni memang sangat-sangat superb dan sangat berkualiti, dan dia punya overlapping pun sangat-sangat bagus lah. Tetapi sayanglah sebab striker pasukan Selangor gagal memanfaatkan crossing ataupun hantaran yang dilakukan oleh Quinton ke dalam kotak penalti. Namun
Namun demikian, Quinten yang beraksi di bahagian kanan ataupun right back pasukan Selangor ni memang sangat ofensif, memang sangat bagus ketika membantu bahagian serangan untuk menyerang. Namun itu menyebabkan sedikit bahagian kanan pasukan Selangor ni terekspos lah. Ya, sebab apa? Sebab Quinten memang selalu naik, maka ruang kanan ni berjaya dimanfaatkan oleh pasukan Seri Pahang untuk menjaringkan gol melalui Azam Aziz pada perlawanan semalam. Manakala untuk bahagian kiri pula, Fazli Mazlan bertindak dengan sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Beliau menunjukkan satu performan yang menarik. Daripada segi overlapping beliau bagus, daripada segi masuk ke dalam kotak penalti pun beliau agak bagus pada perlawanan semalam. Beliau bertindak dengan cemerlang untuk bertahan di bahagian kiri tanpa memberi peluang kepada Hidalgo untuk beat beliau, dan beliau juga banyak membantu bahagian serangan dengan buat overlapping, masuk kotak penalti, buat shooting. Jadi boleh saya katakan bahagian kiri dan juga kanan pasukan Selangor ni memang agak hidup lah pada perlawanan semalam. Itu perkara yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor adalah gandingan Keyon dan juga Hyuri. Yang mana gandingan Keyon dan juga Hyuri semalam menunjukkan satu performan yang bagus di bahagian serangan. Mereka telah mencipta satu dimensi yang baru. Sekiranya Keyon berada di hadapan, Hyuri akan sentiasa backup. Sekiranya Hyuri berada di hadapan, dan Keyon yang akan berada di belakang Hyuri. Jadi benda tu menyebabkan kestabilan di bahagian serangan dan banyak choice untuk pasukan Selangor attack ataupun menyerang pasukan Seri Pahang lah pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor. Kita masuk kepada kelemahan pasukan Selangor. Kelemahan pasukan Selangor pada perlawanan semalam boleh dikatakan macam saya cakap, apabila fullback mereka terlalu ofensif, mereka punya bahagian flank ataupun bahagian pertahanan kanan dan juga pertahanan kiri, mereka akan terekspos sedikit lah sebab banyak ruang kosong. Dan apabila mereka bermain sebagai single pivot, Alex sebagai holding midfielder seorang sahaja, so bahagian tu akan sukar untuk di cover oleh Alex lah, sama ada di bahagian kanan ataupun kiri. So Selangor perlu lebih berhati-hati untuk memastikan yang defense mereka tidak dipenetrate ataupun tidak berjaya untuk ditembusi lagi lah pada next game. Sebab apa? Sebab gol banyak tapi ada bola, sayang lah kan. So defense department kena pastikan kalau mereka punya fullback tu naik, ada orang cover mereka punya tempat. Itu untuk kelemahan pasukan Selangor lah. Yang kedua, daripada segi finishing lah, semalam ada banyak percubaan tetapi gagal dimanfaatkan. Sekiranya berjaya dimanfaatkan dengan baik, saya rasa Selangor boleh menang lebih daripada 3 pada perlawanan semalam. Itu untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Seri Pahang, apa yang boleh saya puji adalah tentang Azam Aziz di bahagian tengah. Azam Aziz menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Dia create game, dia passing, dia buka, dia jaringkan gol. Tetapi sayang, apabila terlalu mengharapkan kepada Azam, maka gameplay tu tak menjadi untuk pemain-pemain yang lain. Yang kedua adalah tentang kemasukan Baki Udin, yang mana kemasukan Baki Udin juga menyebabkan bahagian tengah pasukan Seri Pahang pun nampak lebih hidup lah pada perlawanan semalam. Dan dua benda tu yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Manakala untuk kelemahan pasukan Seri Pahang pula adalah daripada segi mereka punya target man ataupun striker, iaitu Zak Tara. Boleh dikatakan Zak Tara tidaklah bermain dengan baik apabila beliau banyak miss positioning. Dia juga banyak berada dalam positioning yang tak berapa tepat, dan boleh dikatakan beliau terlalu isolated ataupun terlalu bersendirian di hadapan dan jarang dapat bola untuk disupplykan kepada beliau. Jadi apabila begitu, memang nampaklah bahagian serangan pasukan ataupun attacking force pasukan Seri Pahang ni tak mampu nak berfungsi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pada perlawanan semalam juga bahagian sayap pun tak berfungsi dengan baik, iaitu kita tengok Hidalgo pun tak beraksi dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Disebabkan pemain-pemain Seri Pahang tak ada structure, tak ada corak permainan ataupun build up yang menarik. Boleh dikatakan kanan dan juga kiri sayap pasukan Seri Pahang semalam memang dua-dua pun tak hidup. Memang nampak sangatlah pada perlawanan semalam. Yang ketiga adalah tentang defense department. Pasukan Seri Pahang semalam defense department agak loose marking. Mereka banyak memberi space kepada pemain-pemain pasukan Selangor yang laju untuk penetrate mereka punya defense. Mereka tak compact dan mereka senang ditembusi lah pada perlawanan semalam, menyebabkan mereka tewas daripada 3 gol kepada pasukan Selangor. Jadi secara overallnya memang semalam Seri Pahang tak menjadi langsung. Boleh dikatakan Azam dan juga Baki Udin yang ada nama, Hidalgo pun tak menjadi dan sebagainya, menyebabkan Seri Pahang kalah lah pada perlawanan semalam. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.